Okey, kita sambung lagi untuk tajuk applications of differential equation. Boleh tengok module exercise 4 untuk soalan nombor 3 . A particle which moves in a straight line starts from a rest at fixed point O. Dia bermula daripada keadaan rehat. The particle moves with acceleration. Dia bagi dua pergerakan, dua jenis pergerakan di situ. Yang pertama untuk T yang terletak di antara 0 dan 3, yang mana A dia sama dengan 2T tambah 1, and then kita ada T yang lebih besar daripada 3, iaitu A sama dengan negatif 2X. Okay? Jadi dalam soalan ini sebenarnya kita boleh wakilkan, kita illustrate pergerakannya beginilah. Dia akan bermula daripada fixed point O. So kalau dia fixed point O, maknanya dia bergerak daripada keadaan rehat. So T sama dengan 0, X sama dengan 0, dan V sama dengan 0 lah kat sini. Okay, so dia akan mula bergerak di sini. Okay, kemudian dia akan bergerak. Katalah saya wakilkan for the first 3 seconds, so dia akan bergerak daripada O sampai A, kemudian sehingga ke B. Okay, so pergerakan yang ini adalah A sama dengan 2T tambah 1. Okay, so daripada O ke A, the particle will accelerate. Dia akan memecut. Okay, kemudian dia akan dekat sini nanti kita akan mencapai, bila dia memecut maksudnya kita akan mencapai satu halaju maksimum di A, tapi kita tak tahulah apa nilainya dekat sini. Okay, dekat sini X pun saya tak tahu apa nilainya, dan yang saya tahu T adalah 3 second, sebab yang ini pergerakan O ke A ni daripada 0 hingga 3 saat. Okay. So this one I'm going to find out nanti. Okay, kemudian untuk pergerakan seterusnya daripada A sampai B, kita dapati jasad itu dia akan decelerate. The particle will decelerate, iaitu A sama dengan negatif 2X. So dia ada dua jenis pergerakan lah, satu yang memecut dan satu lagi yang melambat, sampailah dia akan berhenti lah. Should be bila dia dah decelerate, dia akan berhenti pada B. So dekat sini saya pun tak tahu berapa nilai X nya, dan dekat sini dekat B ni dia akan mencapai X maksimum lah. Masa dia berhenti tu, so dia adalah sasaran maksimumnya. X maksimum berlaku di sini. Okay. Kemudian dekat sini what about V? V dekat sini mestilah kosong lah kan, sebab dia akan berhenti. Dan dekat sini T pun kita boleh carilah. Okay. Jadi untuk mendapatkan dalam soalan ini, dia minta kita mencari the maximum velocity and also the maximum distance from O. Jadi matlamat kita adalah nak mencari maximum velocity dan juga maximum displacement, ataupun jarak maksimum di situ. Okey, jadi saya akan menggunakan pergerakan from O to A. From O to A. Okay, so saya ada A sama dengan 2T tambah 1. So macam biasa, yang ini saya boleh wakilkan dia sebagai dV dt 2T tambah 1. So dV sama dengan 2T tambah 1 dt. So now I'm going to integrate. Okay, so sini dapat V. So sini adalah 2T squared over 2 plus T tambah C. Okay, kemudian saya menggunakan initial value at O. At O tu adalah T sama dengan 0 dan V sama dengan 0. Jadi saya dapat C itu sama dengan 0. Okay, jadi maksudnya saya akan dapat dia punya particular solution adalah V sama dengan T squared. Kita dah ringkaskan, tambah T sebab C itu adalah 0. Okay, jadi di sini saya boleh mencari nilai V maximum. Okay, V maximum by substituting my T equals 3. Sebab V maximum kita akan capai bila T sama dengan 3 second. Okay, so V saya tadi adalah 3 kuasa 2 kemudian tambah 3. So saya dapat kat sini 12. Unitnya apa? Unitnya adalah meter. Kat sini adalah meter. So meter per second. Okay, jadi saya dah dapat nilai dekat sini for V maximum yang dicapai semasa A tu dia bernilai 12 meter per second. Okay. Jadi untuk saya dapatkan sasaran maksimum di sini, saya memerlukan initial value pada titik A. Sebab
untuk pergerakan dari A ke B, dia mempunyai nilai A yang berbeza. Okay, so kita tak boleh gunakan initial value yang pada O, sebaliknya kita akan gunakan initial value pada A in order untuk next pergerakan, iaitu pergerakan daripada A sampai B. Jadi saya perlu juga mencari X di sini sebagai initial value untuk pergerakan from A to B. Okay. So tak apalah, saya dah ada V sama dengan T squared tambah T tadi. So saya nak mencari X, maka saya tukarkan V menjadi dx dt, T kuasa 2 tambah T. Seperti biasa kita separate, okay, and integrate. Okay, kita integrate lah. Okay, so dapatlah X sama dengan, okay, T kuasa 3 per 3 tambah T kuasa 2 per 2 tambah C. Okay, seperti biasa, sebabkan saya nak tahu nilai X pada A, maka saya boleh menggunakan, saya ingat tak ya, okay, initial value pada titik A jugalah. Pada O pada O tadi, so saya ada X sama dengan kosong, T sama dengan kosong, jadi saya dapat C sama dengan kosong. Oleh sebab itu saya dapat X sama dengan T kuasa 3 per 3 tambah dengan T kuasa 2 per 2. Okay, so bila saya gantikan dekat sini, bila T sama dengan 3 kan, jadi X tu adalah 3 kuasa 3 per 3, kemudian tambah dengan 3 kuasa 2 per 2. Jadi kita kirakanlah berapa kat situ. So dapat 13.5 meter. So jarak dekat sini sebenarnya adalah 13.5 meter. So bila dia mencapai laju maksimum pada A, jasad itu telah pun bergerak sejauh 13.5 meter. Okay. Jadi kita dah selesai mencari semua sekali nilai, okay, pada titik A ni yang kita boleh gunakan sebagai initial value untuk pergerakan daripada A to B. Okay. Untuk A to B, so kita ada yang ini. Okay. So maksudnya dia decelerates. So macam biasa, sebabkan A tu adalah dv/dt, but this one in terms of X macam tadi jugalah. So kita boleh buat ini sebagai dv/dx darab dengan dx dt. So this is my V, velocity. So this one can be written as V dv/dx lah. Okay. Boleh ditulis juga sebagai V dv/dx. Cikgu buat macam soalan yang kedua. Okay. So samalah dengan negatif 2x. So V dv samalah dengan negatif 2x dx. So saya integrate. Okay. So dapat V kuasa 2 per 2. Sini ialah negatif 2x kuasa 2 per 2. Okay. Tambah C. Okay. Jadi kita akan mencari nilai C. Okay. Dalam kes ini untuk pergerakan yang seterusnya ni, sebabkan saya nak mencari nilai C. Okay. Saya nak mencari nilai C dekat situ. Okay. Nanti saya ringkaskan dulu. V kuasa 2 per 2 samalah dengan negatif X kuasa 2 tambah C. Okay. Bila saya nak mencari nilai C, saya perlu menggunakan initial value pada A. Sekarang ni kita tak boleh gunakan yang pada O sebab pergerakan ini bermula daripada A. So A sebagai dia punya initial value. Kalau O to A tadi, kita gunakan O sebagai initial value. Okay. Jadi at A tadi, kita ada yang kita dah cari tadi adalah V sama dengan 12 kan. Kemudian kita ada X sama dengan 13.5. So kita sub masuk di sini untuk kita dapatkan nilai C. Okay, so sini negatif 13, 5 kuasa 2, kemudian tambah C. Okay, so bila you calculate yang ini, so kita akan dapat nilai C-nya samalah dengan 254.25. Okay, therefore kita punya particular solution untuk pergerakan ini adalah tambah dengan 254.25. Okay. So dah dapatlah pergerakannya. Kemudian seterusnya adalah kita nak mencari X maximum. Itu adalah kita punya target, nak mencari X maximum. So bila kita mencapai sasaran maksimum, so kita tahu bahawa X maximum itu kita capai bila V sama dengan kosong. Since we already have
persamaan in terms of V, jadi saya gantikan sajalah V saya ni tadi sama dengan kosong. So maksudnya saya dapat negatif X kuasa 2 tambah 254.25 ini samalah dengan kosong ataupun X kuasa 2 saya samalah dengan yang ini. Okay, jadi X tu adalah plus minus set 254.25. Okay, which is this one is plus minus 15.95 meters. Okay, jadi sebabkan X itu sentiasa lebih besar daripada kosong, jadi kita ambil nilai yang positif, iaitu 15.95 meter. Okay, so the maximum displacement from O is pada B lah, iaitu pada jarak 15.95 meter. Jadi yang ini ni kita kira sebagai jarak maksimum, so that one kita kira daripada O walaupun initial value tadi kita gunakan pada titik A. Okay, so the answer is 15.95 meters. Okay, so itu untuk soalan yang ketiga lah. Okay, soalan yang ketiga tentang motion of a particle. Okay. Okay, sekarang kita nak tengok kalau gerakan yang jatuh ke bawah ada juga gerakan yang jatuh ke bawah. Okay, maybe kita tengok satu soalan ni, iaitu soalan yang keempat. Soalan yang keempat. An object is released from rest. A part of being acted by gravitational pull G. The resistance that the object encounters varies with its velocity. Thus giving the acceleration. Dia dah bagi dah nilai A tu sebagai G tolak KV where K is a positive constant. Dan dia minta kita show yang itulah. Okay. Jadi saya terus terangkan soalan ini. Kalau untuk pergerakan satu benda dia jatuh ke bawah. Soalan yang keempat ni, saya ada satu objek. Objek ni nak jatuh ke bawah. Okay. Jadi from rest, masa ini T sama dengan kosong, V sama dengan kosong lah. Macam saya pegang marker pen ni, kemudian saya jatuhkan. Kemudian T sama dengan kosong, V sama dengan kosong. Kemudian pergerakan ini adalah G tolak dengan KV. Sebenarnya G ni adalah gravitational pull. Jadi satu benda kalau selain daripada dalam vacuum, dia ada gravitational pull yang menyebabkan satu jasad akan jatuh ke bawah. Tapi pergerakan jatuh itu dilambatkan oleh zarah-zarah udara kan, partikel-partikel zarah dalam udara. So sebab itu dia ada dihalang lah, seolah-olah dihalang oleh zarah-zarah udara. So kita ada tolak KV, yang itu adalah pergerakan yang orang kata halangan daripada zarah-zarah udara itulah. Okay, yang G tu dia akan tarik ke bawah. Sebab tu kalau katakan dalam vacuum, okay, kita tak ada yang tolak KV ni lah, sebab dia akan terus ditarik oleh gravitational pull. Okay, jadi jangan risau, yang ini biasanya persamaan ni telah diberi dalam soalan. Jadi kita terus sahaja gunakan A sama dengan G tolak KV. Okay, so that A as usual kita akan tukarkan dia menjadi dV/dt lah. Okay, dV/dt samalah dengan G tolak KV, yang mana G dengan K are both constants. Ni constant sajalah. Gravitational pull tu yang nilai 10 meter per second macam tu kan, 9.8 something like that lah. Okay, jadi consider itu sebagai constant yang tidak terlibat dalam kita punya persamaan ini. So yang kita akan separate dengan yang variable-nya dekat sini adalah V dan juga T. Okay, so saya macam biasa saya akan integrate, saya akan asingkan. So kita separate dahulu So sini ialah dV, jadi ini naik atas dt. Lepas itu kita akan integrate. Okay, bayangkan V saja yang variable. So kalau saya bezakan dekat bawah, saya nak tulis dalam bentuk f prime x bahagi fx. So sini saya bezakan ini, saya mesti dapat negatif k lah kat atas ni kan. So sini adalah G tolak KV. So nak balik kepada satu, mesti letak yang inilah di depan. Okay, dV. So ini adalah integration dt. So hasilnya dekat sini ialah negatif 1 per k. Sini adalah ln G tolak KV kan, f prime x bagi fx. So hasilnya adalah ln fx.
So dekat sini adalah T tambah C. Okay. So bila dah dapat yang ini, kita nak mencari nilai C, maka kita boleh gunakan add O tadilah masa dia mula-mula nak bergerak ke atas ni tadi. So kita ada T sama dengan kosong dan V sama dengan kosong. Okay, jadi saya pun mencari C tadi. Negatif 1 per K ln. Okay, sini G tolak KV kosong lah So tinggal ln G saja. So T pun sama dengan kosong jadi C. So C saya adalah negatif 1 per K ln G. Ln G. Okey. So dah dapat nilai C. Okey. Kita akan mencari dia punya particular solution lah. Okey. Kita akan tulis particular solution. Dah dapat dah pun. Okey. Cuma nak tulis balik sahaja dia punya particular solution. Okey. Sekejap ya. So dah dapat yang ini. Maka saya pun boleh lah tulis balik. Yang mana tadi persamaannya? Yang ini kan. Okey. Negatif 1 per K. Kemudian sini ada ln G tolak KV. Okey. So sini sama dengan T. Saya masukkan terus tolak dengan 1 per K ln G. Okey. 1 per K ln G. Jadi apa yang ditunjukkan tadi? Okey, tak apalah. Saya cuba untuk dapatkan seperti apa yang ditunjukkan itu. Jadi kita gabungkanlah yang ini. Saya boleh bawa ke sini 1 per K ln G ni tadi tolak dengan 1 per K ln G tolak KV. Okay, yang ini samalah dengan T. Okay, bawa ke sebelah sana. Okay, so yang ini boleh digabungkan. Okay, sebabkan ini ln. Kemudian ada tolak kan. Jadi siapa duduk atas? G ke atas. Kemudian kat sini adalah G tolak KV. Yang ini adalah G lah. Okay. Kemudian yang ini samalah dengan T. Kemudian yang K ni saya boleh cross multiply. So saya ada G bahagi dengan G tolak KV. So this one samalah dengan KT. So saya keluarkan G tolak KV ni. Tukarkan hubungannya. Log ni maksudnya E. Log asas E. So ini adalah E kuasa KT. Okay. Last kali yang kita nak adalah V. V in terms itu. Jadi maksudnya saya boleh tukarkanlah. Okay. G over K yang kita nak adalah V. Okay. So maksudnya saya boleh okay. Kita tukarkan dahulu sebab dekat situ ada E kuasa negatif. Okay. Saya pusing terbalik. G tolak KV ni tadi bahagikan dengan G. So ini akan menjadi E kuasa negatif KT. Okay. So yang ini adalah kita bahagikan 1 tolak dengan K over G. K over G. Okay. K over G V. Okay, sama dengan E kuasa negatif KT. Saya nak jadikan V sebagai tajuk. Jadi maksudnya saya bawa ke sebelah sini V K over G ni tadi. Okay, bawa sebelah sini dia samalah dengan 1 tolak dengan E kuasa negatif KT. Okay, 1 tolak E kuasa negatif KT. So finally saya dapat V saya sebagai kita cross multiply G over K darab dengan 1 tolak E kuasa negatif KT. Okay, so itulah yang kita nak tunjukkan dalam soalan ini. Sekejap kita tengok soalan dia. Show that V sama dengan G per K 1 tolak E kuasa negatif KT. Okay lah, dah dapat dah. Okay, jadi sekarang by considering T menghampiri infinity, find the terminal velocity of the object and then sketch the graph of V against T. Okay. Okay, sekarang ni bila T menghampiri infinity, maksudnya pertambahan nilai T. Pertambahan nilai T, kita nak tahu apa jadi kepada V. Kita nak mencari dia punya terminal velocity ataupun maximum velocity. So kita refer kepada ini. Saya akan bentukkan balik persamaan ini. So tengok kat sini dulu. Bila T menghampiri infinity, so E kuasa negatif KT tu maksudnya E kuasa negatif KT. Kalau T nya infinity, okay, ingat lagi tak graf E kuasa negatif T? E kuasa, kalau yang ini adalah E kuasa T kan? Kalau ataupun E kuasa X. Kalau E kuasa negatif T, dia akan jadi begini. Katalah dekat sini adalah T nya.
So ini adalah E kuasa negatif T. So bila T semakin besar, so E kuasa negatif infinity ini dia akan menghampiri kosong. Dia akan menghampiri kosong. Kemudian yang sebelah sini ni nanti akan menghampiri kosong. This part. Jadi maksudnya satu tolak dengan E kuasa negatif KT ni tadi. Since E kuasa negatif KT tadi dah menghampiri kosong, maka yang ini akan menghampiri satu tolak kosong. Ini akan menghampiri satu. Jadi maksudnya G per K satu tolak E kuasa negatif KT ni tadi. Yang tadi saya kata ini menghampiri kosong. Kemudian ini menghampiri kosong. Kemudian satu tolak yang ini akan menghampiri satu. Kemudian bila saya darab dekat depan dengan G over K, so yang ini pun saya darab dengan G over K. So yang ini akan menghampiri G over K. So what is this one? This one is actually our V. So V kita akan menghampiri G over K. So this one will be yang ini adalah dia punya maximum velocity. Sebab V tu akan sentiasa menghampiri G over K bila T itu jadi semakin besar. Jadi ceritanya bila T menghampiri infinity, kita bermula daripada yang di sini. Yang ini akan menghampiri kosong. Assuming graf inilah kan, T semakin besar, E kuasa negatif T menghampiri kosong. Jadi yang ini akan menghampiri kosong. Satu tolak ini akan menghampiri satu tolak kosong, which is 1. Kemudian kita darab pula kat depan. Yang ini pun darab dengan G over K. So this one will be our V itself. Dan dia akan menghampiri G over K. Jadi dia punya graph, grafnya dia akan jadi something like this lah. Dekat sini adalah kita punya V. V against T lah. So halaju halaju maksimum ataupun terminal velocity-nya adalah G over K. G over K kat sini. G over K, nilai kat sini adalah G over K. So bila satu jasad itu jatuh ke bawah bermula dengan halaju kosong, halajunya akan meningkat. Tapi dia hanya akan menghampiri, ini menghampiri saja. Lukisan saya ni kita tahu tepat. Menghampiri sahaja that terminal velocity. Dia akan mencapai satu halaju yang paling maksimum lah. Iaitu G over K. Jadi pergerakannya beginilah sebelum dia akan sampai kepada bumi. Kalau sampai tu jatuh tu, then dia dah considered sebagai dah jatuh lah, dah berhenti. Tapi untuk pertambahan masa T tu macam ni lah keadaan graf dia, yang mana terminal velocity-nya adalah G over K.